Anda bersama Profile di dalam rancangan Malam Misteri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera kepada semua para penonton Malam Mistik Profile. Daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Brunei, dan di seluruh Nusantara. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Sebenarnya Brother Fai masih lagi belum berapa sihat. Masih lagi dalam sesama, ada batuk-batuk sikit. Ni pun dengar suara pun tak seberapa lagi ya. Masih lagi suara pun masih tekak sakit lagi lah. Tapi apapun, oleh kerana minat ya, kerana minat menyampaikan kisah-kisah seram ni, Brother Fai akan terus menghiburkan anda ya. Semoga anda terhibur dalam penyampaian Bro Fai lah. Baiklah saudara, kisah pada malam ini datangnya daripada Mimin Alibaba. Kisah yang bertajuk Doppelganger. Apakah itu Doppelganger? Jom kita sama-sama saksikan kisah ini. Pernah dengar atau mengalami peristiwa klon atau dalam bahasa saintifiknya Doppelganger? Maksud aku, ada 2 atau 3 orang yang sama anda jumpa dalam satu masa yang sama. Macam mana tu ya? Tapi anda keliru yang mana satu adalah manusia atau bukan manusia. Atau mungkin Corin. Peristiwa klon ini juga pernah terjadi di tempat aku bertugas. Sebab itulah aku selalu berpesan dengan staf seliaanku supaya sanggulkan atau ikat rambut dengan kemas jika free hair. Dan jika bertudung, sila lipat tudung di bahagian sisi pipi dengan elok. Biar nampak sisi wajah ketika bertugas pada shift malam. Kejadian pertama berlaku ketika aku baru ditugaskan di ward sekarang sebagai team leader sekitar tahun 2011. Sebelum itu, aku bertugas di ward VVIP di tingkat lain. Aku ditugaskan untuk menyelia ward dan staf yang bertugas. Memandang aku masih baru dan tidak mengenali pesakit di ward ketika itu, aku mengambil keputusan untuk membuat rondaan bersama seorang staf. Ketika itu shift malam. Sambil bersembang dan berkenalan, kami berbual tentang kondisi pesakit di ward tersebut dari katil ke katil. Bila tiba di katil yang ke-7, staf yang bernama Liza, bukan nama sebenar, meminta kebenaran untuk pergi ke tandas. Dan aku pun meneruskan rondaan dan membelek satu persatu fail pesakit. Tidak lama selepas itu, Liza kembali dan mengambil beberapa fail lain di atas troli untuk diserahkan kepadaku. Pesakit di ward ketika itu
tidak ramai. Hanya ada 11 orang saja. Jadi tidak banyak yang perlu di handover. Selepas tu aku menuju ke kaunter jururawat untuk meneruskan kerja lain. Pada ketika itu aku melihat Liza baru saja keluar dari tandas yang terletak di belakang kaunter jururawat. Kata Liza, Maaf kak, saya lama sangat kat dalam. Saya sakit perut. Liza tersengih sambil memandang aku. Aku cuma tersenyum dan berkata, semuanya dah selesai dan boleh kembali berehat. Liza terus meminta kebenaran untuk pergi ke pantry. Dalam kepalaku ligat berfikir, tadi yang temankan aku dari katil nombor 8 sampai katil nombor 11 tu siapa? Dan adakah Liza yang keluar dari tandas tu manusia atau sebaliknya? Aku perhatikan Liza tidak mengikat rambutnya dan suka membiarkan rambut bebas. Dan yang menemani aku sebentar tadi pun sama juga, tidak mengikat rambutnya. Kejadian kedua sama juga. Malam itu sekitar jam 10.30 malam, rutin untuk menukar lampin pakai buang para pesakit. Pada masa tu aku berada di kaunter jururawat. Sambil menulis laporan keadaan pesakit, aku memerhati jururawat melakukan tugas mereka. Ketika itu aku melihat Rita, bukan nama sebenar, keluar dari arah kubikel akut sambil menolak troli dan menuju ke bilik linen kotor di belakang. Tidak lama selepas itu, sekali lagi Rita keluar dari arah yang sama sambil menolak troli dan menuju ke tempat yang sama. Bermakna ketika itu ada 2 Rita. Tanpa melengahkan masa, aku memanggil Rita yang kedua. Rita, sini Rita. Dan dia menoleh dan bertanyakan, apakah? Okey, aku pasti Rita yang kedua ni adalah manusia, kerana beliau menyanggul rambutnya dan menggunakan uniform dan sweater. Dan Rita yang pertama tadi melepaskan rambutnya dan berjalan tunduk memandang lantai, tapi tidak menggunakan sweater. Aku cuma mendiamkan perkara ni kerana masih kurang pasti tentang isu klon tersebut dan akan menimbulkan perasaan takut di kalangan sesama staf kerja yang bertugas nanti. Kejadian ketiga berlaku ketika aku mendapat panggilan ada kes orang meninggal dunia lah, iaitu pesakit, dan dikehendaki membuat prosedur LO, iaitu last office, pada sekitar jam 1 pagi. Ketika itu aku memberi arahan kepada 2 orang staf untuk menyediakan LO kit, sementara aku menguruskan surat untuk laporan siasatan. Selesai memaklumkan kepada ahli keluarga si mati, aku segera ke tempat pengurusan mayat. Semasa proses berlangsung, kami banyak mendiamkan diri dan fokus kepada tugas dengan harapan mayat segera dituntut ahli keluarga. Memandangkan hari sudah lewat malam, malangnya kami mendapat panggilan untuk menolak mayat tersebut ke dalam cold room
kerana ahli keluarga bercadang akan menuntut mayat tersebut pada pukul 8 pagi esoknya. Dia pun tolak mayat tu. Agaknya bunyi macam tu lah kot. Tapi hospital ni mesti dia letak grease kan dekat dia punya tayar troli tu kan. Setelah tiba di dalam cold room, aku dan Sheila, bukan nama sebenarnya, menyimpan mayat tersebut dan segera beredar. Pada ketika itulah tiba-tiba plong, blackout, dan lampu kecemasan pula tidak berfungsi. Kami terperangkap di dalam cold room kerana sistem pintu automatik juga tidak berfungsi. Alamak, macam mana ni? Kita dah terperangkap kat dalam ni. Berbekalkan cahaya lampu telefon bimbit kami pun mula mencari kotak suis utama. Dalam keadaan berpegang tangan, kami berjalan sambil meninjau sekeliling bilik tersebut. Aku perasan tangan Sheila sejuk aja. Mungkin disebabkan suasana bilik tersebut dengan suhu 5 darjah Celsius. Sejuk tu. Akhirnya kami menjumpai kotak suis utama dan secara tidak sengaja aku menyuluh ke arah Sheila. Beliau memandang tegak ke hadapan dan tudung beliau sedikit ke depan tanpa menampakkan sisi pipinya. Aku memanggil beliau dan menyuruhnya menekan suis tersebut. Sheila, tekan suis tu. Dengan tidak disangka, beliau menoleh ke arahku dan aku melihat Sheila tanpa wajah. Yang aku ingat ketika itu, aku cuma mampu menjerit, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dan aku berlari dalam kegelapan mencari arah. Ya Allah, ya Allah, apa tu? Ya Allah. Ketika itulah aku mendengar suara technician maintenance di sebalik pintu memanggil namaku. Dia panggil technician tu panggil lah. Mimin! Cik Mimin! Cik Mimin! Mimin! Selepas tu, bilik tersebut kembali terang dan pintu boleh dibuka semula. Aku lihat Sheila ada bersama dengan technician maintenance tersebut. Sheila berkata, semasa blackout tadi, dia sempat keluar sebelum pintu tersebut tertutup dan aku dikatakan masih menulis sesuatu di fail yang orang yang meninggal tu dan tidak sempat untuk keluar. Dan tanpa membuang masa, dia segera memanggil technician maintenance. Dia panggil lah. Aku cuma mendiamkan diri dan masih dalam keadaan terkejut. Dan aku segera melihat tudung Sheila. Aku segera melihat tudung Sheila. Dia melipat kemas sisi tudungnya dan menampakkan sisi pipi dan wajahnya. Bila tiba hari siangnya, baru aku menceritakan kejadian tersebut dan aku berpesan kepada staf seliaanku agar sentiasa beruniform lengkap dan kemas setiap masa. Rambut hendaklah disanggul dan diikat kemas dan tudung hendaklah dilipat di sisi pipi. Itu semua untuk membezakan antara staf sebenar atau sebaliknya. Mesti akan ada yang kurang salah satu atau perbezaan
selain kaki tidak menjejak tanah. Itu adalah melalui pemerhatian aku sepanjang bertugas. Tapi jika terjumpa juga 100% sama itu, mungkin nasib agak kurang baik lah. Pada malam minggu lepas, sekitar jam 1 pagi, aku menerima panggilan dari jururawat dari tingkat 3 untuk membuka bilik mayat. "Kak, tolong buka pintu call room dan standby LO kit ya." Okey. Orang yang meninggal dunia ni siapa? Perempuan ke lelaki?" "Lelaki." Aku segera menghala ke bilik mayat untuk menyediakan keperluan yang sepatutnya. Sementara menunggu mayat turun, aku mengambil keputusan untuk duduk di dalam bilik tersebut dan membelik beberapa helaian kertas dan fail yang terdapat di atas meja. Sesekali, aku menjeling ke arah peti sejuk beku simpanan mayat untuk melihat suhu sama ada sudah mencapai kadar sejuk yang diperlukan atau belum. Tiba-tiba, pintu bilik mayat terbuka. Lambat lagi ke mayat turun? Aku terkejut melihat Sarah, bukan nama sebenar, jururawat dari tingkat 4, tiba-tiba muncul lalu duduk di kerusi. "Baru je Jane call. Kejap lagi turunlah tu," ujarku sambil memandang ke arah Sarah yang kelihatan agak letih. Aku kembali menyambung membelik helaian kertas. Dokumen-dokumen lama yang tidak diperlukan aku asingkan untuk dihantar ke pejabat. Nampak sangat sudah lama aku tidak memeriksa keadaan bilik mayat ni. Terdetik di hatiku, rajin betul Sarah turun ke tingkat 2 nak bantu aku ni. Mungkin atas arahan jururawat senior kerana kami kekurangan staf. Aku menjeling ke arah jam. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1.50 pagi. Mana mayatnya? Lewat dah ni. Aku mengomel sendiri. Aku memandang ke arah Sarah. Dia meletakkan kepalanya di atas meja. Macam ni lah, dia letak kepala atas meja lah macam ni. Aku biarkan beliau berehat kerana sedia maklum dengan shift kami ni yang agak padat ketika itulah. Tiba-tiba aku terpandang kakinya. Kaki dia pucat dan sedikit kebiruan. Aku rasa tak sedap hati. Sarah tak sihat ke? Untuk pengetahuan semua, kalau shift malam, kami ni jarang menggunakan kasut. Untuk keselesaan, kami lebih suka menggunakan slipper atau sandal. Kedengaran telefon Wat berdering di hadapan. Aku bergegas menjawab panggilan. "Kak, tutup baliklah cold room tu. Tak jadi simpan mayat. Waris tak nak simpan lama. Undertaker on the way." Aku segera kembali ke bilik mayat untuk menutup suis lampu dan suis peti sejuk beku. Ketika itu, kelibat Sarah dah tak ada. Kedengaran bunyi bip dari pintu utama dan pintu tertutup. Mungkin dia terdengar perbualan sebentar tadi dan terus naik semula ke tingkat 4.
pada keesokan harinya. Selamat pagi Kak Min. Sarah, balik dah ke? Saya baru masuk kerja Kak. Cuti panjang. Shift pagi hari ni. Kenapa Kak? Okey. Tak ada apa-apa. Aku menggaruk kepala yang tidak gatal dan terus masuk ke dalam lift dengan keadaan yang bingung. Siapa yang tak bingung? Kalau Brother Fai pun bingung juga. Jadi, siapa yang bersama dengan aku di dalam bilik mayat pada malam tersebut? Sudah. Itulah kisah yang dikongsikan oleh Mimin Alibaba mengenai kisah pengalaman beliau terlibat sepanjang bertugas sebagai seorang jururawat di sebuah hospital ya. Okey, sampai di situ sajalah kisah daripada Mimin Alibaba. Cerita dia ni bukanlah tergantung, tapi sebenarnya dia ada banyak sambungan tapi tajuk yang lain-lain. InsyaAllah pada masa akan datang Brother Fai akan kongsikan lagi kisah daripada Mimin Alibaba ni. Baiklah saudara, sampai di sini sajalah kisah yang akan Brother Fai kongsikan pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar dan menonton rancangan ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe itu gratis. Kita berjumpa lagi di masa yang lain. Peace. No war.